Yang ini bab yang ketiga lah. Tentang pengundian awam. Kita ada beberapa teori. Okey, kalau kita lihat kepada bab ini, dia akan ada kaedah bagaimana sektor awam ataupun pihak kerajaan nak menentukan barang yang boleh kita tawarkan di pasaran. Yang mungkin ada dipengaruhi oleh faktor-faktor politik lah, dari segi undian, dari segi menang dalam pilihan raya dan sebagainya. Okay, dia ada beberapa kaedah lah. Kalau kita tengok, kaedah kita nak menentukan barang tu simple saja sebab kita ada majoriti 2/3 kan dalam parlimen. Tapi kalau ikutkan daripada beberapa kaedah yang kita akan tengok nanti, yang ni banyak dipraktikkan di luar negara lah, especially dekat US sana. Okay, saya nak tengok saya punya recording berjalan. Okay. Okay, apa je kita nak tengok dalam bab ni? Okay, kita boleh bezakan sektor awam punya dengan sektor awam punya cara kaedah pengundian, bagaimana kita nak menawarkan barang. Dan kita akan ada beberapa teori, kita akan tengok dari segi kaedah untuk menentukan barang awam yang menang nantilah. Okey, sistem pengundian, mana yang saya boleh skip, saya skip lah nah. Introduction pun skip juga. Okey, berbeza antara swasta dengan awam, swasta punya sistem pengundian tu maksudnya nak menentukan barang, siapa yang dapat, siapa yang menjual tu dia mudah, sebab kita dengan hanya melalui transaksi jual beli sajalah. Ada duit, you ada keupayaan untuk mendapatkan barang, maka kamulah berjaya mendapatkan barang yang ditawarkan oleh pihak swasta tu lah. Kalau ikutkan dekat pihak kerajaan ni, kita nak meminta satu barang tu daripada pihak kerajaan, dia bukan mudah, dia melalui proses yang kita kata lama juga dalam konteks demokrasi ataupun kita kata dalam konteks pilihan raya lah. Maknanya kalau kita nak sesuatu, barang itu ditawarkan oleh kerajaan, katalah kita nak jambatan, kita nak jalan raya, kita nak hospital, kita nak sekolah, maknanya benda itu tak mudah untuk ditunaikan. Bukan kita bayar duit, dia siap macam tu saja. Dia melalui proses-proses tertentu lah dengan undi. So bagi kita, dengan undi, hanya dengan satu undi itu sajalah yang akan menentukan setakat mana kita punya kehendak untuk terhadap barang-barang awam ini boleh direalisasikan lah. Okey, itu beza antara sektor awam dengan sektor swasta. Kalau kita lihat kepada yang ini individu ataupun komponen-komponen terlibat dalam proses pembuatan keputusan tentang barang apa yang perlu ditawarkan di pasaran. Kita ada ahli politik, kita sebagai pengundi dan juga ada birokrat yang akan melaksanakan program-program perbelanjaan tu nanti. Okey, kita pun saya skip. Tak apalah, kita skip semua. Kita nak lebihkan kepada latihan nantilah. Okey, yang ini adalah teori-teori awam. Yang mana kalau ikutkan seperti yang saya kata tadi, dekat peringkat sektor awam di Malaysia, kita punya sistem pengundian kita di peringkat legislatif, dekat Dewan Rakyat sana, mudah saja melalui undian majoriti 2/3. Sebab tu dia at least menang pun dia nak kena 2/3 supaya program-program yang dibawa oleh pihak kerajaan nanti dia mudah dapat undian daripada dalam kalangan ahli dia. Okay. So, sebenarnya banyak lagi kaedah lain yang boleh digunakan, iaitu kaedah peraturan sebulat suara, unanimous consent, undian majoriti. Majoriti ni tak sama dengan undian majoriti mudah ni. Dia ada kaedah, ada teknik dia. Tapi macam mana dia praktis in reality tu tak tahulah. Okey, kita ada gunakan sistem log rolling ataupun lobbying. Ada 4 kaedah lah. Okey, kita tengok yang pertama tentang sebulat suara. Nanti boleh tengok dekat Telegram. Ada latihan yang saya dah uploadkan kat situ. Nanti kita akan cuba buat macam mana nak buat calculation tentang sebulat suara ni. Okey, kalau kita rujuk kepada rujukan ni, Waxel dan Hyman ni, jadi cerita tentang unanimous consent voting ni, maknanya kalau dalam konteks sebulat suara ni, apa yang ditekankan adalah dari segi mencapai Pareto optimum. Kecakapan Pareto tu perlu dicapai. Dalam arti kata lain, saya dah cerita tadi mana yang dikatakan sebagai kecakapan Pareto.
Maknanya kalau kita membuat sesuatu perkara ataupun suatu program ataupun apa yang dasar kerajaan buat, maknanya mungkin dia akan fokus pada kumpulan tertentu, tapi fokus kita tidak akan menjejaskan kepada kumpulan yang lain. Maknanya kalau kita nak bantu satu kelompok minoriti, dia tidak akan menjejaskan kelompok-kelompok yang lain. Buatlah apa pun program, asalkan dia tidak menjejaskan orang lain. So begitulah kalau kita kata kita nak membuat keputusan dari segi sebulat suara ni, walaupun namanya macam majoriti sebulat suara, tetapi kaedah dia yang perlu dipatuhi adalah perlu mencapai kepada Pareto optimum. Maknanya dia tidak akan menjejaskan kebajikan orang lain. Okay, mari kita tengok kaedah dia. Okay, katalah kita ada satu projek yang kita cadangkan kepada ahli-ahli politik kan, wakil rakyat yang ada kat dalam Dewan. Kita jangkakan ataupun kita cadang untuk buat satu program yang dalam satu wilayah ke, contohnya kita anggarkan dia punya kos bernilai RM15,000, yang mana kos ini perlu ditanggung oleh setiap individu yang ada dalam kawasan ni lah. Maknanya kalau kita sebagai rakyat pun, kalau ada program pembangunan yang kerajaan nak buat, kita tak expect benda tu sebagai percuma. Selalunya akan ada bayaran yang kita kena buat, sama ada melalui cukai ataupun bayaran charge penggunaan lah. So begitu juga keadaannya dengan kaedah unanimous consent ni. Maknanya macam mana kita nak agihkan kos RM15,000 ni kalau kita sediakan barang ini, maksudnya kita agihkan kos itu secara sebulat suara supaya barang ini boleh dapat dikeluarkan dengan keadaan mencapai Pareto optimum lah. Okey. Kita andaikan setiap individu, katakanlah dalam kawasan ni kita ada A, B, C, D, E. Kita ada 5 orang individu. Ataupun kita panggil 5 daerah, ikutlah macam mana kita nak faham tentang kaedah ni. Maknanya ada 5 orang kat sini, kita minta dia nyatakan dia punya faedah bagi projek yang kita nak jalankan ni. Maknanya dia kena nyatakan value terhadap faedah bagi penyediaan barang ni. So maknanya A, dia menyatakan dia punya manfaat terhadap barang ni ada sebanyak RM5,000. Dia dapat RM5,000 saja daripada instead of 15,000 ni. So maknanya B pun RM5,000 juga, C RM2,000, D RM1,000, E RM6,000. So yang paling happy sekali dengan projek ni adalah individu E. Dan yang tak berapa nak suka adalah individu D. RM1,000. So maknanya adakah kita jangkakan barang ini akan ditawarkan berjaya untuk disediakan? Sebab yang akan menanggung kos adalah 5 orang tadi ni. Okey, sekiranya kita mengagihkan kos ini secara sama rata, that's why dalam konteks ekonomi ni, apabila satu program, dia tak semestinya kena equal. Dia tak semestinya kena sama rata. Saksama, tetapi dia lebih kepada konsep equity. Maknanya equity tu konsep yang, kalau kita kata adil lah, senang cerita. Adil tu lagi besar konsep dia kan. So maknanya sama rata tak semestinya adil kan. Okay. Kalau kita agihkan kos RM15,000 kepada setiap 5 individu ni, maknanya kita agihkan seorang akan dapat tanggung kos banyak RM3,000 lah. Maknanya 15 bagi dengan 5, kita akan dapat seorang kena tanggung kos RM3,000. Okey, bila kita bandingkan antara faedah dengan kos yang ditanggung, akan ada individu yang dapat nilai negatif. Bila kita tengok nilai negatif ni, yang ini kita lihat dia sebagai sesuatu bentuk yang tak seronok lah. Ataupun burden kepada individu yang tak berapa suka kalau barang ini dikeluarkan. Manfaat dia sikit saja, tapi dia kena menanggung kos yang sama dengan orang yang sangat suka. Maknanya kat sini dia akan menjejaskan. Dia tidak mencapai kepada Pareto optimum. Dia menjejaskan kebajikan bagi individu C dengan D. Okey, kita ubah semula kaedah dari segi pengagihan kos ni. Apa kata kita agihkan kos dengan cara kita mengagihkan faedah individu. Okey, maknanya kita dah nyatakan faedah individu ni dalam bentuk nilai. Kita convert dia kepada bentuk peratus. Maknanya RM5,000 bagi dengan RM19,000 total. RM5,000 per RM19,000, RM5,000 bahagi RM19,000 kali dengan 100. Maknanya inilah value dia yang akan didapat, 26.32%. Daripada keseluruhan 100%, maknanya manfaat yang dia akan terima adalah sebanyak 3%. Ini sama dua ni kan?
Okey, maknanya yang ni jadi 10%, sebab individu D ni dia dapat 5% je. Kalau kita kata kita realisasikan projek ni, dia punya manfaat tu 5% saja. So takkan kita nak suruh dia bayar sama rata dengan individu lain kan? Okey. So maknanya daripada agihan peratusan tadi, untuk kolom yang ke berapa ni? Kolom yang kelima, maknanya kita dah dapat agihan peratusan ni, kita kali dengan kos yang perlu ditanggung iaitu sebanyak RM15,000. So 26.32 bahagi dengan 100 kali dengan RM15,000, inilah nilai kos yang akan ditanggung berdasarkan agihan faedah ni. Okey. So maknanya dah tak ada nilai negatif, semuanya positif. Okey. So instead of 3,000, dia kena bayar 789 sahaja. Dari segi kalau kita kata kena bayar charge atau pembayaran kan. So maknanya kalau kita compare antara faedah dengan jumlah kos yang ditanggung, so maknanya ini adalah masih lagi untung lah bagi setiap individu. Kalau macam ni tadi ada yang kerugian kan. Kerugian sampai negatif. So maknanya kita kata kita mencapai kepada Pareto optimum dengan kos yang akan ditanggung berdasarkan faedah. Maknanya kita boleh proceed lah dengan projek ni. Sebab orang lain semua setuju. So kalau kita nak tengok latihan ni, kalau kita buka kepada kita punya latihan sebulat suara dalam file Excel tu. Jadi kan? Besarkan sikit lah. Okey, mari kita kira Sat. Dia punya soalan ni 1, 2, 3, 4 ni adalah yang ni lah dia suruh kira semua benda ni yang ada kolom-kolom ni. Okey. Yang ini benda yang sama dengan tadi tu. So macam mana kita nak tengok sama dengan dalam slide tadi kan? Okey. Bila kita kata sama rata, sama dengan, so maknanya kalau you dapat soalan macam ni, sama ada you nak copy, pergi masuk dekat Excel, dah lagi senang lah kita nak kira sebab kita boleh create dengan formula kan. Okey, kita ada nilai 15,000, 1, 2, 3, kita bahagikan dengan, kita ada 5 orang, A, B, C sampai E, kita bagi dengan 5. So, kita drag. Okay. Jangan dapati setiap individu membayar cukai yang sama. So, kita nak bandingkan tadi, adakah dengan cukai yang sama rata, saksama, dia mencapai kepada Pareto optimum. Okay, kita nak tengok nilai faedah, kita tolakkan dengan kos yang akan ditanggung. So, kita dapati ada positif, ada yang negatif. So, yang ini kita kata tadi, individu C dengan D mungkin akan menentang projek ni sebab dia kena menanggung kos yang lebih banyak. Okey, akhirnya kita putuskan untuk pada kaedah sebulat suara, kita agihkan dalam bentuk faedah individu tadi, dalam bentuk RM kita convert kepada peratus. Maknanya macam mana nak convert? Okey, nilai yang ni. Okey, nilai yang ni kita bahagikan dengan total 19,000. Saya kena type lah, kalau saya klik kat sini nanti dia turun ke bawah. Kita kalikan dengan 100 sebab kita nak tengok peratus kan. So, kita drag lagi. Dia akan total 100%. Okay. Nak tengok formula dia kat atas ni. Okay. Okay, dah ada. Okay, yang ni kita bagi. So, sekarang ni kita dah dapat tukarkan faedah ni dalam bentuk peratusan. Okay. Sekarang ni baru kita tengok berapa kos yang ditanggung mengikut kepada peratusan faedah ni. Sama dengan, kita ambil lagi, kita katakan individu A 26.3%, bahagikan dengan 100 keseluruhan, kita kalikan dengan kos yang akan ditanggung sebanyak 15,000. So, ini nilai dia. Okay. Kita kena bayar sebanyak nilai tersebut. So, maknanya itulah jumlah dia yang dia kena bayar. So, semuanya positif. Okay. So, kalau kita bandingkan antara faedah dengan kos yang ditanggung, okay. Maknanya
sama dengan nilai 5,000 yang asal tadi kita tolakkan dengan kos yang diagihkan mengikut faedah. Tolakkan dengan ni. Kalau kita tengok dia masih lagi ada banyak kelebihan dari segi manfaat itu. Berbanding kos, faedah tu lagi banyak. Maknanya ada ekstra lagi sebanyak nilai ni. Semuanya positif. So that's why kita kata boleh proceed dengan projek ni dengan kos yang akan ditanggung mengikut kaedah yang beginilah. Okay. Clear ke tak clear? Ada apa-apa nak tanya tak? Nak tengok lagi setakat mana kita faham, kita buat latihan yang kedua. Okay. Okay, this time kita ada masih lagi 5 individu. Kita ada pendapatan, kos projek sebanyak 25,000. Okay. Faedah yang dinyatakan sebanyak ini, ada macam-macam lah. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Maknanya yang tinggi tu dia suka dengan projek ni lah. Okay. Kita andaikan yang pertama kita agihkan secara sama rata. So kita ada 5 orang. Kos yang kita nak tanggung adalah 25,000 kita bahagikan dengan 5. So seorang 5, seorang 5,000. Okay. Ini kalau kita kata kita agihkan sama rata. Sama rata tak semestinya adil. So sebab apa? Bila kita lihat kepada faedah dengan kos yang ditanggung, kita bandingkan, kan ada individu yang menanggung kos lebih berbanding faedah. Ini masih ada kelebihan dari segi faedah. So individu D dengan E, keduanya akan menanggung dari segi kos yang lebih tinggi berbanding faedah yang diterima. So selalunya si D dengan E ni kita kata tidak mencapai kecekapan Pareto lah. Sebab dia menjejaskan kebajikan D dengan E. Okay. So yang ni manfaat memang kos dengan faedah tu cekap 0%. Okay. Untuk kita mencapai kepada kecekapan Pareto, kita gunakan kaedah sebelah suara. Kita agihkan faedah secara individu tadi dalam bentuk peratusan. Okay, sama dengan kita ambil nilai individu dan faedah, bagikan dengan total 26 semuanya. 26,000 kita kalikan dengan peratus sebab kita nak lihat 10 atau 1%. Okay, kita drag lagi. Kita akan dapat value dia 100%. Okay, kemudian kita akan agihkan kos berdasarkan faedah tadi yang kita dah convert secara peratusan. Okay, sama dengan 26.92 ni kita perkan dengan 100 total, kita kalikan dengan 25,000 kos yang ditanggung. So kita nak tengok berapa kita kena bayar. So 6,737 sen. Okay, turunkan ke bawah. Okay, maknanya semua orang akan ada bahagian tanggungan kos masing-masing lah. Okay, yang ini kita lihat tak ada negatif, maknanya semua membayar mengikut faedah yang dinyatakan. Okay, kalau kita bandingkan dengan faedah dan kos yang baru tentukan, okay, masih ada lagi kelebihan. Banyak yang berikutlah. Okay. Siapa nak tanya tak? Tak faham? Lebih sangat? Okay kan? Kita akan cakap lah. Okay. Ni yang doktor boleh tak ulang yang faedah, macam mana nak dapatkan faedah berasaskan agihan tu? Ni. Yang kos berasaskan agihan faedah. Ni. Yang 67, yang 6,000. Yang ni faham? Yang tu faham. Faham. Okey. Bila kita dah dapat kenal pasti faedah, maknanya peratusan faedah kan daripada 1% tu, maknanya kita faham dah siapa yang lagi suka peratusan dia mesti lagi tinggi. Okey, maknanya kita dah dapat faedah secara peratus, kita kalikan dengan kos ni untuk kita dapat pastikan berapa nilai kos yang ditanggung. Okey, maknanya 26.92 kolom ni kita perkan dengan 100 sebab total 100 kan. Ni 26.92 bahagikan 100, kita kalikan dengan 25,000. Kita akan dapat value ni. So inilah kos yang dia akan tanggung based on dia punya benefit ni lah. Dia punya rate ni.
So kalau kita nak tengok betul tak betul jawapan kita, kita totalkan kat sini, dia punya sum memang kena 25,000 lah. Okay, kita try lagi. Okay, sekarang ni semua orang tolong kira. Berapa nilai kos yang diagihkan kalau kita kata kita agihkan secara sama rata? Berapa nilai A, B, C, D? Mikir Rasad? Berapa? 7,500. Okey, Chen, cepat dia kira Maknanya kalau seorang 7,500, maknanya kita ada kos sebanyak 30,000. 1, 2, 3. Kita agihkan kepada 4 orang kan? Okay. So, kita drag ni. Itu yang bestnya Excel ni. Dia cut and paste, dia drag je. Sebab formula yang sama lah. Okey, berapa value, maknanya perbandingan antara faedah dengan kos sekiranya ditanggung secara sama rata. Okey, maknanya kita tengok nilai faedah individu, kita tolakkan dengan kos sekiranya diagihkan secara sama rata. Dah ada negatif dah. Maknanya A ni akan membantah lah. A dengan B akan membantah sebab dia terpaksa menanggung kos lebih berbanding manfaat yang dia akan terima. Yang akan seronok sangat C dengan D. Dia banyak kelebihan dari segi keuntungan ni. Kos yang ditanggung sedikit. Orang lain yang pula yang menanggung kos. Okey. Umpamanya macam kita nak buat highway utara selatan, tapi kita suruh orang Kelantan, orang Pahang, orang Terengganu bayar lebih. Macam tu marahlah sebab dia orang tak gunakan sangat jalan pantai barat tu. Sebab tu kita tak gunakan charge yang macam tu. Maknanya once you guna, you bayar. Itu baru kita kata fair lah. Okey. Sekarang ni berapa peratusan agihan faedah individu bagi individu A, B, C, D? Kita tengok berapa individu A. Kira Sat, berapa peratusan faedah bagi individu A? Yang dah keluar dah, 21.67. Individu B? Kalau kira manual Individu B? Sama dengan nilai 6,500 bagikan dengan keseluruhan 70,000 kali dengan 100. 23.3. 3.3. Okay, next. See? Dia dah faham dah tu. Senang kan? Dia boleh keluar juga soalan macam ni untuk tak tahulah final ke midterm. Midterm pun boleh keluar dulu. Dua-dua sekali kena keluar. Midterm keluar, final pun keluar. 26.6. 26.67. Tu? Hebat Two decimal boleh, one decimal pun boleh. Okay, D? 28.3. Betul? Okay, sekarang ni kita nak dapatkan faedah berasaskan kos. Maknanya kita nak kira kos. Patutnya di sini kos. Salah dia punya ini. Kos berasaskan agihan faedah. Terbalik. Agihan faedah. Kos berasaskan agihan faedah. Dalam kurungan. Okay, berapa? Berapa kos yang akan ditanggung? Bagi individu A, okay, dia dapat 6,501 sama dengan 21.67% bahagikan dengan 100 kalikan dengan nilai projek 30,000. Okay. 6999. Dia sebab dia punya orang tolong kira dah. okay.
Yang tu calculator kan, yang ni sebab dia punya ni lagi panjang sebenarnya. Okay. Okay. Punya jawapan mungkin lagi tepat lah. Okay, ni value dia, nampak tak? Dia tak ada negatif compare dengan yang ni. Yang ni tadi kena bayar 7,500, dia kena bayar 6,500. Okay. Sebenarnya kalau you nak tengok, senang je. Kalau you dapat soalan macam ni kan, 30,000, dia nyatakan faedah 30,000, sebenarnya jawapan dia dekat sini. Betul tak? Inilah jawapan dia, 6507. Sebab dia adalah 30,000. Pusing balik formula lah. Pusing balik je sebab dia adalah faedah yang sama. Dia trik je. Kalau nak cepat, sebenarnya tengok. Kalau value dia sama, manfaat dia sama, kos dia sama, itulah value dia. Kos yang dia akan tanggung. So maknanya kita setuju dengan, ni maknanya dia akan jadi, dia dah ada kosong lah kan. Ni, maknanya tak terjejas pun lah. Okay, dia akan jadi semua kosong lah. Okay, nampak? So ini adalah salah satu kaedah cara kita nak agihkan, maknanya kita kena kena buat survey tentang berapa manfaat yang dia akan terima daripada penyediaan barang ni. Yang itu adalah kaedah sebulat suara. So nanti mungkin orang dah ambil gambar dah kot. All dah ambil gambar, macam mana tengok jawapan. Okay. Yang depan-depan ni lagi ada lukis pula. Okay, macam-macam ni kita punya kaedah untuk mengeluarkan barang ni. Okay, kita habis untuk unanimous consent. Kemudian kita ada satu lagi. Kita ada kaedah undian majority. Ni bukan undian majority mudah, tapi kita panggil sebagai undian majority. Yang mana undian ini dicapai dengan menentukan political equilibrium ni dia akan berlaku apabila ada individu yang akan menyatakan dia punya dia punya kehendak tu secara berperingkat. Yang ini sebenarnya kaedah ni digunakan apabila ada beberapa projek. Kalau tadi satu projek, kita nak tengok berapa banyak kos yang sanggup ditanggung oleh individu yang menerima manfaat. Tapi kalau macam ni, untuk projek macam ni selalunya dia melibatkan ada beberapa barang yang kita nak undi supaya kita nak pilih yang mana satu yang kita nak keluarkan. Maknanya ada lebih daripada satu projek lah. Okey, kita andaikan dekat sini, kita ada individu yang akan menyatakan dia punya pilihan dia. Dia punya kaedah dia, individu akan menyatakan dia punya pilihan mengikut urutan daripada yang paling suka kepada yang paling dia kurang sukalah. Maknanya kalau macam individu A ni, dia mungkin akan menyatakan, kalau kita kata yang ini adalah satu. Okay. Kalau kita kata yang ini ada 1, 2, 3. Ni dia punya ranking. Ni barang A, ni barang B, ni barang C. So maknanya kalau ikutkan untuk barang A ni, individu A ni dia akan menyatakan barang C tu adalah sebagai kesukaan dia yang paling utama lah. Barang B yang kedua dia suka, barang A ni barang yang ketiga dia suka. Okay. Kalau individu yang ini, orang lagi ni, dia menyatakan, okay, ini A, B, C. 1, 2, 3. Maknanya ini yang pertama. Sorry, dia punya ni tak cantik lah. Sini yang kedua, sini yang ketiga. Tak cantik dia punya graf. So sini yang kedua, sini yang ketiga lah. Maknanya individu ni, okay, dia punya pilihan dia B, A, C. Yang ni pilihan dia C, B, A. Okay. Yang ni individu ni pilihan dia A, B, C. Maknanya 1, 2, 3. Maknanya setiap individu perlu menyatakan dia punya keutamaan. Kita buat voting, bila ada 3 barang ke lebih barang ke, maknanya kita kena vote mana yang lagi prefer untuk kita keluarkan. Okay, ada individu yang akan mengundi yang begini. Okay, A, B, C. Yang ini kalau kita nampak dia A,
C, B. Dan kalau kita tengok dia punya kedudukan dia ni, yang ni akan jadi single peak ataupun satu puncak. Yang ni pun ada satu puncak dekat sini. Ni pun satu puncak kat sini. Tapi sini ada multi peak, ada dua puncak, double peak. So dengan dua puncak ni, kalau kita lihat explanation kat sebelah ni, undian majoriti boleh dicapai sekiranya kita mendapati setiap individu yang mengundi tadi menyatakan secara single peak ni lah, sama ada bentuk yang ni, bentuk yang satu, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. Maknanya kalau individu menyatakan kaedah 1, 2, 3 tadi, kita boleh tercapai kepada single peak. Maknanya kita boleh putuskan barang apa yang boleh dikeluarkan nanti. Dengan kaedah kita mengenal pasti siapa pengundi penentu ataupun median voter. Yang median voter ni, pengundi penentu, pengundi penengah ni lah yang akan menentukan barang yang boleh kita putuskan sebagai menang untuk kita keluarkan. Tapi kalau ada fenomena individu yang culprit macam 4 ni, dia ada multiplex ni, dia menyatakan undi secara ekstrim. Maknanya daripada dia sangat suka kepada yang tak suka tu kepada nombor 2. Dia jadi culprit lah, dia kacau kita punya sistem undi ni. So yang ini kita tak akan boleh putuskan, tak akan ada undian majoriti yang berjaya. So kalau kita dapat tentukan median voter pun, tapi kalau ada multiplex ni, kita punya sistem undian majoriti tak berjaya lah. Kita kena buat voting balik, kita kena pastikan individu yang keempat ni akan mengundi sekali lagi. Okay? Ini contoh kaedah dia. Okay, katakan kita ada 3 pengundi. Ada A, B dengan C. Okay, diberi pilihan terhadap penyediaan barang awam, mungkin dari segi bajetnya. Sebab kita menjangkakan program yang akan dipilih ni, dia akan bakal menanggung kos. Kalau mungkin dia suka yang besar, dia sanggup menanggung kos cukai yang lebih besar. Individu yang C ni, dia tak suka nak bayar banyak sangat, dia mungkin buat kepada bajet yang kecil saja. So, individu A besar, individu B pilih sederhana sebagai keutamaan, individu C sebagai yang paling kecil sebagai dia punya keutamaan dia lah. Kalau kita lihat dekat sini, A besar, sederhana, kecil. A, 1 besar, 2 sederhana, 3 kecil. So, garisan dia warna purple ni. Okay, single peak. Okay, individu B, 1 sederhana, 1 sederhana, okay, kat sini. 2 yang besar, 2 besar sini. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, tadi 1, 2, 3. Individu C, dia paling suka saiz kecil. 1 kecil. Okay. Kalau kita tengok dia punya 1 dengan ni. 2 yang sederhana. 3 yang kecil. 3 yang besar. Okay. So single peak. Yang ini kita hanya melihat kepada 3 pengundi. Dia sebenarnya kalau ada banyak lagi jenis undian, macam mana kita nak mengenal pasti median voter, mungkin dia punya teluk sangat banyak lah. Dia akan ambil yang tengah-tengah ni sebagai pengundi penentu, median. So siapa yang di tengah ni ataupun median tengah ni, dia yang akan menentukan barang itu dikeluarkan. Dalam konteks ni kita tahulah siapa individu tengah, tak ada barang yang lainnya tengah-tengah ni dia. So yang memilih sederhana ini adalah individu median voter. Okay, median, tengah-tengah. So maknanya dia ambil konsep sederhana yang menang kan. So siapa yang memilih sederhana sebagai keutamaan? B kan? B, sederhana. So median voter kita kenal pasti sebagai individu B. Barang awam yang mungkin akan dikeluarkan adalah bersifat saiz bajet sederhana sahaja. Okay, yang ini kaedah dia lah. Saya tak tahu lah, mungkin ada sistem ke, banyak-banyak voting yang dibuat. Mungkin jugalah vote ni dibuat dalam kalangan senat-senat dekat dalam dia punya dewan dewan kongres lah. Okay. Yang ni diorang apply ni. Kita kat Malaysia kita tak buat macam ni lah.
Okay. So maknanya kalau kita nak lukis ni, kalau kita nak lukis, ada latihan. Kat mana latihan tu? Lemak saya tak buat keluar pula Sekejap nah. Mana kita punya grup ni latihan undian majoriti kan? Okey, kita try buat. Ramai yang dah tengok dah latihan ni. Ini adalah kompilasi daripada soalan-soalan peperiksaan yang lepas yang saya kumpulkan. Okey, semua orang tak tahu print ke ataupun macam mana? Cuba kita lukis. Macam mana nak lukis? Kecilkanlah pula. Saya stop video saya dulu lah. Okey. Macam mana kita nak lukis? Kita lihat keutamaan. Kita ada 3 individu. Okey, individu 1, 2 dan 3. Okey. Individu 1, 2 dan 3. Okey, kita lihat bagi individu 1, dia memilih B sebagai yang pertama, C yang kedua, A yang ketiga. Okey, B sebagai yang pertama, kita kena buat urutan pilihan 1, 2, 3. Okey. B adalah yang pertama. Okey, lukis kat sini. B nombor 1. C nombor 2. C yang kedua. Okey, yang kedua. A yang ketiga. A yang ketiga. Okey. Cara kita nak sambung, saya mula-mula tak nak sambung. Tapi bila saya tengok student saya, dia sambung dengan cara macam mana tau? Dia sambung macam ni. Dia akan tengok 1, 2, 3. So maknanya 1, 2, 3. Yang ni salah ni. Salah kaedah ni. Yang mana kita sepatutnya buat. Okey, kalau kita nak lukis, kita sambungkan titik tu daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Maksudnya titik mana yang kita jumpa dulu? Yang ni kan? Kita sambungkan. Kita jumpa ni, kita akan jumpa ni. Okey, baru kita dapat single peak. So, bentuk dia bukan begini dan bukan begini. Ni dua-dua salah. Kalau saya kata sambung titik ni, macam ni. Ini salah, yang ini pun salah. So, kedua-duanya salah. Maknanya kita nak sambung titik, kita sambungkan titik tu daripada kiri ke kanan. So, kita akan dapat titik ni. So, ini adalah individu satu punya voting. Okey, individu yang kedua, tak saya tukar color nah. Kita ambil warna merah. Okey, yang kedua dia memilih A sebagai keutamaan. A nombor 1. A nombor 1. B nombor 2. Okay, C nombor 3. So, sambungkan je lah. Okay, sambungkan. So, ini individu yang kedua. Kita dapat lagi single peak. Okay. Ada apa nak tanya? Tak faham tentang mana? Boleh tanya? Okay, individu yang ketiga. Kita ambil warna hijau pula nah. Individu yang ketiga, C adalah yang paling utama. 1, B yang kedua, A yang ketiga. So, sambungkan. Macam pelik lah nak lukis ni. Sekejap. Okay. Okay, ini adalah individu yang ketiga. Okay, ini tadi yang merah. Okay, buat tak? Jawapan dia, siapa dia? Individu pengundi apa tu? Siapa dia managing voter? Yang tengah-tengah kan? Individu. Menentukan yang menang adalah barang
individu yang menang adalah nombor 1. Okay. Okay. Kita cuba buat yang kat bawah pula. Ada lagi kan? Ada 1, 2, 3, 4. Okay. Kita ada 4 orang. Auni, Sarah, Amir, Jazi. Cikkan lagi ya. Okay. Kita ada 4 orang pengundi. Kita ada 3 projek. Sekolah, hospital, jambatan. Kita tak tahu mana yang menang. Okay. Kalau kita tengok kat sini, jambatan, sekolah. Kita kata jambatan kot boleh menang ni. Kan? Sebab ada 2 keutamaan. Tapi kita tengok kalau dari segi kaedah undian majoriti, adakah dia boleh diputuskan untuk kita keluarkan. Okey, yang pertama kita kena letakkan dia punya keutamaan. 1, 2, 3. Kalau kita faham tentang keluk ni, selalu kalau titik origin sini kosong kan? 1, 2, 3. Once kamu buat 1 ke bawah, 3 ke atas, dia punya keluk nanti dia akan terbalik lah. Jadi semua salah. Banyakkan student saya yang tak buat ulang kaji, ingat-ingat lupa, macam itulah hasil keluk dia. Semua ni jadi terbalik. Okey. Kita tengok Auni. Auni jambatan adalah yang pertama. Jambatan pertama, sekolah yang kedua, hospital yang ketiga. Awal-awal lagi kita dapat dah multipix. Ingat saya kata kena kiri ke kanan. Kalau saya sambung, ni paling kiri, jumpa titik ni dulu, kemudian kita jumpa titik ni. So ini adalah Auni. See, multipix, double pick, memang kita kata tak akan capai lah. Belum lukis lagi, tak habis lukis dah boleh jawab dah kat sini. Sekiranya pengundi majoriti jalankan peruntukan yang menang, jawapan dia tiada. Pengundi penentu, tiada. Sebab kita kata Auni adalah, kalau tanya lagi kenapa, Auni adalah culprit lah yang menghasilkan multipix. Tapi tak apa, kita nak sambung lukis. Okay, kita sambung lukis, kita lihat Sarah. Sarah 1 sekolah. Okay, 2 hospital. 3 jambatan. So sambung. Ini Sarah. Dan kita akan ada apa pula ni? Ambil warna purple. Okay. Kita ada Amir. Amir sekolah. Hospital nombor 1. Okay. Nombor 2 sekolah. Nombor 3 jambatan. Kalau ikutkan Amir ni mungkin dia boleh jadi median voter. Tapi disebabkan oleh Auni punya undian, undian tidak berpihak kepada Amir. Amir sebagai, dan kita ada Jazi. Jazi kita ambil color apa yang lain kat sini. Jauh jugalah yang lain. Okay. Kemudian kita ambil Jazi jambatan yang pertama, hospital yang kedua, sekolah yang ketiga. So kita dapat macam ni lah Jazi. Okay, yang ni Jazi. So, kita tak boleh keluarkan, tak boleh putuskan barang yang menang disebabkan oleh Auni yang bersifat culprit lah, yang menghasilkan multipix. Okay, ni jawapan dia. Lukis saja dapat 4. Yang ni mungkin boleh jadi 1, boleh jadi setengah lah. Kalau kat sini selalu memang lukisan ni akan jadi 5 lah. Kalau untuk soalan struktur, selalunya kalau pelajar yang faham memang boleh skor. Unless kalau memang dia tak pernah masuk kelas dan dia tak pernah buat apa, jadi memang dia tak ni lah. Jarang kali dia boleh jawab. Kadang-kadang tinggalkan kosong saja. Okay. Last kali kita ada Nini, Nana, Nunu. Kita ada barang X, Y, Z. So benda yang pertama kita kena buat, kita kena letakkan dia punya urutan 1, 2, 3.
Okay, ini Z, Y, X. Ini Z, Y, X. Okay, sambung je. So, ini ni. Ini. Okay. Kemudian kita ada Nana. Nana, Y, Z, X. Y, Z, X. Kiri ke kanan. Kalau dah collateral, lukis je lah macam ni. Dah tahu kan? Gigi-gigi pula lukisnya. Okay. Ni adalah Nana. 3 orang ke 4 orang? Ini menambah-nambah ni nenek ni. Okay. Nunu, X, Y, Z. Nunu, X, Y, Z. Y, Z. So, Nunu. Kalau kita kata nenek tu tak ada. Ni tak ada. Tambah ni. Maknanya, siapa yang menang? Siapa yang menang? Assalamualaikum. Ada orang ke kat belakang? Nurul. Dah. Ha? Siapa pengundi penentu? Nini. Nana. Nana. Nana, cepat pulang. Sekejap lagi nak balik Ada setengah jam lagi. Okay, peruntukan yang menang? Y kan? Nana memilih Y. Kan? Kalau kita tengok secara jadual ni, Z, Y, X tak boleh menang sebab tiga-tiga berbeza. Y, Z, Y. Tu kita nampak Pilihan kedua pun dah nampak Y adalah keutamaan. Di peringkat kedua ni dah nampak Y lah. So, itulah. Tapi saya rasa pada nenek ni, Z, X, Y. Z, X, Y akan jadi multiplik lah. So, itulah dia punya kaedah. Saya rasa mudah je kot. InsyaAllah. Masih faham bolehlah insyaAllah. Cuma nak kena ingat je lah. Okay, ini adalah kaedah undian majoriti. Saya pun tak tahu in reality macam mana mereka praktis. Benda ni dah jadi satu bentuk ilmu yang kita pelajari. Kat Malaysia memang tak buat lah pula kan. Maknanya kalau ada single pick boleh capai undian majoriti. Kita tahu siapa pengundi penentu, itulah barang yang akan ditawarkan. Tapi kalau kita pasti ada individu yang bersifat culprit, dia kacau, dia ganggu dari segi ni menghasilkan voting paradox. Maknanya tidak akan ada undian menang lah. Tidak akan ada pengundi penentu, dia kena mengundi balik. Okey, kaedah lain yang mungkin boleh digunakan, yang ini pun memang digunakan di dekat dekat kongres lah. Dari segi log rolling. Log rolling ni dari segi macam vote trading lah. Dia memperdagangkan undi. Kan dia ada klik-klik kan. Dia ada kelompok-kelompok minoriti kat dalam Dewan Kongres tu. Mungkin ada kelompok yang akan bertukar-tukar undi dengan kelompok lain ataupun minoriti yang lain. Dengan cara, dia pujuk lah. Sama ada hari ini saya vote kau punya projek. Besok next time you kena vote pula projek untuk saya. Itu kaedah log rolling lah. Yang ini nak kena based on trust lah. Kalau kerja lah kita ni, lepas tu mungkin janji tak jadi apa lah kan. Dan satu lagi kaedah adalah melobi. Melobi ni mungkin daripada kita kata kelompok-kelompok tertentu. Kalau macam kat Malaysia ni mungkin lobi ni boleh mempengaruhi keputusan kerajaan lah. Macam POMKA kan, persatuan pengguna, persatuan alam sekitar. Tengoklah mana yang berpengaruh, dia akan memberi kesan kepada keputusan kerajaan. Yang itu kita kata melobi lah. Okey, yang ini tentang birokrat dan juga kegagalan kerajaan. Kita nak cerita tentang kegagalan kerajaan. Bagaimana birokrasi yang memang kita kata selalu label kepada sektor awam lah kan.
Saya dah sesama dah. Tak apalah, saya tutup video terus. Okey. Kalau kita kata birokrat ni, ataupun biro, ataupun ni, selalunya dia bukanlah ahli politik, dia juga bukanlah individu ni kan, dia adalah individu yang kita lantik, yang memegang jawatan, yang melaksanakan tugas. Selalu dalam konteks eksekutif lah. Dalam organisasi, dia yang akan jadi pelaksana. Okay? So, dia adalah badan birokrat, biro ataupun agensi kerajaan yang yang berfungsi sebagai pelaksana untuk penyediaan barang dan perkhidmatan lah. Contoh Jabatan Kesihatan, Jabatan Pendidikan dan banyak lagi jabatan dan kementerian lah. Okay? Kita kena bezakan dia dengan ahli politik. Ni birokrat ni dilantik. Okay, selalunya birokrat ni dia yang akan mempengaruhi kecekapan dalam servis, public service. Okay, selalu kita kata bila ada birokrasi dengan birokrat ni dia jadi macam birokrasi lah, red tape kan. Cekap dan sebagainya. Kalau kita lihat, nak tengok kepada kegagalan kerajaan, banyak buku-buku yang bercerita tentang kegagalan tu datang daripada gelagat birokrat itu sendiri. Sebab dia orang yang akan pelaksana kan. Dia orang juga yang akan mempengaruhi dari segi bajet dan sebagainya. Okey, kalau nak lihat kepada kegagalan kerajaan, berikut adalah kegagalan, bentuk-bentuk kegagalan. Sama ada datang daripada masalah agensi sendiri dan mungkin datang daripada birokrasi. Okay, kalau ikutkan Max Weber, dia yang menekankan tentang birokrasi ni. Sebab dia nak memastikan hubungan antara subordinate, dari segi hierarki tu kena ada. Nanti kejap lagi yang bawah pula buat keputusan untuk yang atas. Kan? Sometimes juga kerana birokrasi ni jugalah jadi prosedur tu jadi lambat. Kena pula bos ni tak masuk-masuk. Cuti ke, meeting ke, pergi keluar negara ke. Semua benda dia tak endorse, semua benda jadi pending, jadi lambat lah. Lalu kita nampak dari segi ketidakkecekapan kerajaan tu begitulah. Okey, antara masalah lain kalau kita tengok dari segi masalah hubungan prinsipal dengan ejen. Selalunya prinsipal dengan ejen ni kita kena kenal pasti. Siapa ejennya? Prinsipal ni kalau kita kata asasnya dia adalah pengundi, ejen dia adalah ahli politik. Kalau ahli politik, dia punya ejen dia adalah birokrat. Maknanya yang paling asas sekali yang kat bawah ni ejen-ejen yang akan bertanggungjawab untuk prinsipal ni. Kalau birokrat dengan ketua dia lah, di bawah pusat tanggungjawab. Maknanya antara prinsipal dengan ejen ni, dia mungkin akan ada masalah yang disebabkan oleh matlamat keduanya berbeza. Kita tak jelas tentang apa matlamat sebenarnya bagi prinsipal. Dan prinsipal ni pun tak tahu apa matlamat sebenar ejen. Adakah memang bertindak untuk bantu prinsipal ataupun sebaliknya, untuk tujuan-tujuan politik dan tujuan kekuasa tertentu lah. Okey, mempunyai maklumat yang berbeza. Selalunya prinsipal ni dia kurang maklumat. Yang ejen ni dia banyak maklumat. That's why prinsipal ni dia banyak bergantung kepada ejen. Dan prinsipal ni suka nak kawal ejen. Apa tindakan ejen pun dia tak boleh nak evaluate dari segi kenapa ejen bertindak sedemikian. Dia tak boleh nak kawal dan sebagainya lah. Okay. Kalau kita tengok satu lagi masalah birokrasi, kalau ikutkan kepada konsep kegagalan dalam birokrasi ni, kalau ni scannen dia melihat kepada kegagalan dalam bentuk gelagat membuat bajet. Yang dia nampak dari segi pembaziran, ketidakkecekapan. Selalunya kalau kita tengok bos ni ataupun orang yang membuat bajet ni, dia akan ada kecenderungan untuk menokok nambah dia punya value ataupun peruntukan daripada yang sepatutnya, daripada anggaran sebenar lah. Sebab dia biar bertindak macam tu daripada dia letak amount yang sebenar-benarnya kan. Sebab kita nak dapatkan peruntukan tu bukannya senang. Dia luluskan banyak proses dia. So antara gelagat yang biasanya dilihat terhadap birokrat yang itulah gelagat memaksimumkan bajet, dari segi kuasa subordinate tu, dari segi red tape dan sebagainya. So yang inilah yang selalu dikaitkan dengan kegagalan dari segi kecekapan dan produktiviti kerajaan. Sebelum kita tengok kegagalan pasaran swasta saja kan. Okey, so habis untuk bab yang kedua.